والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعزم سيدنا وحبيبنا وذكرنا مولانا محمد بن عبد الله حبيب المصطفى سيد السادة وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati barisan kepimpinan surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diletakkan kita oleh Allah pada tempat yang diredai ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu keredaan ke atas diri kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat kita nak belajar ilmu ini, Allah perbaiki diri kita, islah diri kita menjadi semakin baik hari demi hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita akan membicarakan berkenaan tentang hadis-hadis yang barangkali boleh diamalkan pada kehidupan seharian kita. Jadi pertama sekali kita nak menceritakan berkenaan tentang kemuliaan orang yang datang pergi ke masjid. Seperti mana kita tahu, masjid ini adalah tempat yang paling diredai oleh Allah Ta'ala. Kalau pada satu qaryah itu Allah nak turunkan rahmat, maka masjid adalah tempat yang pertama yang akan diturunkan rahmat oleh Allah. Kalau satu tempat itu Allah nak datangkan kebaikan, maka tempat yang pertama yang akan menadah kebaikan tersebut adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang pergi ke masjid ini kebiasaannya ada dua sebab. Ada dua kenapa dia dipilih datang ke masjid. Pertama sekali, sama ada orang tersebut memang dipilih khusus sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni yang pertama. Dan yang kedua, orang yang datang ke masjid ni yang dipilih oleh Allah, di antara sebabnya adalah kerana Allah Ta'ala inginkan kebaikan ataupun Allah ingin mendengarkan daripada permintaan yang diminta oleh beliau. Jadi orang yang dipilih oleh Allah datang ke masjid ini sebenarnya adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun keinginan yang datang daripada diri sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pentingnya datang ke masjid ini sehinggakan Nabi ketika sebelum Nabi nak wafat dah uzur, tak boleh nak bangun dah. Pun Nabi masih lagi minta kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk papah Nabi daripada rumah pergi ke Masjid Nabawi. Daripada kalau kita pergi umrah dekat Raudhah tu, daripada makam Nabi tu pergi semayang ke musalla di sebelah. Menunjukkan bahawasanya pergi ke masjid ni adalah satu keutamaan. Mungkin hari ni ada orang fikir, tak apalah ustaz, saya semayang kat rumah aja dengan anak-anak. Memang betul semayang dekat rumah pun dikira sembahyang, tetapi semayang di rumah ni hanya melepaskan tanggungjawab sahaja. Amma ada pun fadilat daripada solat yang sempurna tak didapatkan bila mana orang tu hanya sekadar sembahyang di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau pergi masjid ni tak penting, maka tidak adalah hadis yang berkaitan pergi ke masjid yang berbentuk ancaman. Ada satu hadis Nabi pernah bersabda, satu hari Nabi kumpul semua syabab, pemuda-pemuda yang berada di sekitar kota Madinah. Wasa'aluhum limadha, dan mereka tanya, kenapa ya Rasulullah, apa yang nak dibuat ni? Kemudian kata Rasulullah SAW, sabda Nabi, kita nak pergi kumpul kayu api. Maka sahabat ni tanya, limadha, kenapa nak buat apa dengan kayu api? Maka sabda baginda Rasulullah SAW, ahriku baitihim, aku nak bakar rumah mereka
yang mana mereka ni tak ada keuzuran, tak ada kesakitan, tetapi mereka tak nak datang beribadat sembahyang dekat masjid. Maksudnya Nabi mengancam orang yang tak uzur tapi tak nak datang solat dekat masjid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya pergi ke masjid ini adalah satu bentuk kemuliaan yang Allah beri kepada kita. Dalam kitab ni ada satu hadis sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala wa arda. Nabi pernah bersabda, "Basyiril masyaina fi zulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Orang yang berjalan ke masjid pada waktu malam, pada waktu gelap, maka orang ini Allah akan beri ganjaran kepada dia cahaya yang sangat terang di hari akhirat, ketika mana seluruh manusia sedang berada di dalam keadaan kegelapan. Nanti di hari akhirat ada macam-macam keadaan makhluk ni. Ada di antara mereka yang tenggelam dengan peluh. Ada yang gelap, tak nampak apa-apa. Tapi orang yang mengorbankan kecenderungan nafsu, datang ibadat dekat rumah Allah, iaitu masjid, khususnya pada waktu gelap, maka Allah Ta'ala akan beri satu cahaya yang sangat terang. Jadi semua orang akan tanya, siapa ni? Oh, ini rupanya orang daripada Seremban Selatan. Nampak bercahaya-cahaya. Amin ya Allah. Tapi bila tak ada pengorbanan, maka tak adalah hasil yang nak dirasa di hari akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu yang gelap ni disebutkan para ulama, waktu yang gelap ni ada dua. Terutama dua waktu gelap ni. Yang pertama sekali waktu gelap ni adalah waktu subuh. Orang yang pergi masjid pada waktu subuh untuk solat, ibadat, Allah beri cahaya yang terang di hari akhirat. Dicemburui oleh seluruh makhluk. Kenapa waktu subuh? Kerana waktu subuh ni ramai orang tak semayang. Apatah lagi semayang dekat masjid. Ada orang, dia bangun subuh, tapi dia tak semayang. Dia siap-siap cepat-cepat, kemudian dia nak pergi kerja cepat, supaya tak jam dekat jalan. Dia bangun juga subuh, tapi tak semayang. Tapi ada orang, dia bangun subuh, dia mandi pagi, dia jalan lagi pergi masjid. Orang macam ni, bin nuri tami yaumal qiyamah. Allah hadiahkan cahaya yang terang kerana melawan hawa nafsu pada waktu yang manusia suka tinggalkan solat. Khususnya pada waktu subuh. Main gym kan? Boleh angkat dumbbell 200 kilo. Badan ketul-ketul. Tapi bila azan subuh, nak angkat selimut yang 1 kilo tak sampai pun tak mampu, bu. Padahal badan ketul-ketul. Kalau dia siku kita satu kali, tidur kita. Tapi nak angkat selimut tak sampai 1 kilo pun dia tak mampu. Tapi kita yang serba kekurangan, tuan-tuan ni lah, kita yang serba kelemahan ni, ada semangat, ada himmah, dah belajar pula tentang fadilat datang semayang dekat masjid ataupun surau ni, kita lawan nafsu kita. Allah akan berikan bin nuri tam yaumal qiyamah, cahaya yang sempurna di hari akhirat. Pada waktu seluruh manusia dalam kegelisahan, ada daripada mereka yang sedang tenang, sakinatu wal wagar. Pada hari tersebut tak ada apa dah yang bermanfaat. Kereta tak bermanfaat, duit dalam bank tak bermanfaat, seluruhnya yang tak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tak bermanfaat mal, harta, banun,
anak pinak, keluarga, keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan mereka yang hadir di hari akhirat dalam keadaan hati yang tenang. Rupanya dekat hari akhirat, waktu tengah panas ni, seumpama matahari sejengkal daripada kepala, ada yang tenggelam dengan peluh, ada yang diinjak-injak 7 lapisan manusia, ada yang buta tak nampak apa-apa, ada yang datang dalam keadaan kehinaan, ada yang seret muka, ada yang seret mulut, ada yang seret kepala, macam-macam kehinaan. Tetapi ada sekelompok manusia, dia tenang je. Siapa kelompok ni? Orang daripada Seremban Selatan. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Jadi nak dapat dia macam mana? Kena lawan nafsu, pergi semayang dekat masjid walaupun pada waktu gelap. Waktu gelap ni 2. Pertama subuh. Yang kedua pada waktu isyak. Sebab apa waktu isyak, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab waktu isyak ni waktu paling sedap untuk berehat. Tadi pergi keluar makan, lepas maghrib pergi keluar makan ikan bakar. Dah balik lepas isyak dah kenyang, betul tak? Nantilah semayang nak baring dulu, nak luruskan badan dulu. Dia pun baring, tertidur, bangun dah azan subuh, tinggal semayang isyak. Jadi sebab itulah kenapa Allah beri ganjaran pada waktu-waktu yang khusus ni, sebab mujahadah dia besar, susah payah dia besar. Tapi kalau kamu usaha, maka Allah beri ganjaran yang khusus. Tuan-tuan dan puan-puan, ulama bagi tahu, man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat 2 waktu sejuk, maka Allah beri syurga. 2 waktu sejuk ni ada 2 yang disebutkan. Pertama, subuh dengan asar. Yang kedua, subuh dengan isyak. Aham syai' yang paling penting, waktu yang sejuk lah, waktu orang suka rehat. Kebiasaannya, orang yang jaga solat subuh dengan isyak, biasanya solat yang lain, dia akan solat. Sebab ni waktu paling getir, paling susah. Tak ramai orang dapat solat. Sebab tak boleh nak lawan hawa nafsu. Tapi, kalau orang tak jaga solat subuh dengan isyak, biasanya solat yang lain ni, dia macam tampal-tampal. Dia rasa ada mood, dia semayang. Ataupun, dia rasa ada masalah, dia semayang. Putus cinta kan? Dia pun doa, ya Allah, kenapa saya ditinggalkan oleh kekasih hati saya? Bila dia susah, baru dia cari Allah. Tapi kalau nak disiplinkan dalam ibadat, khususnya dalam solat ni, ulama sarankan, biasanya orang yang jaga solat subuh dengan isyak, solat yang lain akan jadi tashilan, akan jadi senang bagi mereka. Sebab 2 waktu yang susah, nak lawan hawa nafsu ni pun dia boleh solat, maka waktu yang lain akan jadi lebih mudah kepada mereka. Okey. Jadi yang pertama adalah berkenaan tentang hadir, datang solat di masjid. Paling tidak, kalau satu hari ni kita sibuk sangat kerja kan, cari duit, urusan lagi apa semua, paling tidak pastikan satu hari mesti sekali kena datang surau atau masjid. Sebab yusallih, dia memperbaiki. Bila kita semayang dekat masjid ataupun surau ni, dia punya zuk dia lain, tuan-tuan. Zuk ni apa? Tasya'uran. Dia punya rasa ni lain. Tawajuh dia lebih bagus daripada semayang sendiri dekat rumah. Kan semayang dekat rumah kan macam-macam dia fikir, oh ini nak bayar duit rumah, nak bayar kereta, api dekat dapur dah tutup ke, setrika dah tutup ke, bunyi macam nak hujan, baju dah angkat ke. Tapi bila semayang dekat masjid ni, dia punya zuk dia lain, rasa dia lain. Jadi sebab tu Nabi ajar sering datang solat di masjid. Lebih-lebih lagi orang muda. Orang muda. Kami ni orang muda ke Ustaz?
Sebenarnya masih muda. Bawah 60 masih muda. Dalam Islam ni 1 sampai 12 kanak-kanak. 12 sampai 18 dia baru jadi, apa bahasa dia? Dia baru jadi remaja. 18 sampai 40 dia baru jadi pemuda. Dalam bahasa Arab, remaja dengan pemuda ni beza. Remaja ni dia baru nak belajar macam mana nak kayu basikal, macam mana dia nak kenal dunia ni. Tapi 18 sampai 40 pemuda. Pemuda ni dia dah steady sikit lah, dia dah boleh survive kat luar. 40 sampai 60 dewasa. Dewasa ni maksudnya tenaga dia dah sempurna. Jadi yang bawah 60 ni masih muda lagi sebenarnya. Jadi orang muda ni, yang bawah 60 ni, tuan-tuan dan puan-puan, nanti di hari akhirat ada sekelompok pemuda ni, Allah Ta'ala beri dia naungan arash Allah. Maksudnya galbin salim lah, hati tenang. Qalbun salim. Apa rahsia mereka? Rahsia mereka, waktu mereka hidup, mereka ni senantiasa mengikat diri kepada masjid. Ada apa-apa masalah? Masjid. Hati gundah gulana? Masjid. Pemikiran serabut? Masjid. Jadi orang yang ikat hati dia dengan masjid, maka Allah muliakan di hari akhirat, tergolong dalam sab'atu agwam. 7 golongan, 7 puak yang mendapat naungan arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga Allah berilah peluang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah hadis yang menceritakan berkenaan tentang keutamaan pergi ke masjid. Okey. Hadis yang seterusnya adalah hadis yang menceritakan berkenaan tentang solat sunat qabliyah. Hadis ni hadis sahih. Riwayat Syaikhan, Bukhari dan Muslim. Sabda baginda Rasulullah SAW, baina kulli adhanaini salatun liman sya'. Di antara kedua-dua waktu azan dan iqamat ini terdapat solat yang disebut solat qabliyah. Salatun liman sya', maka solatlah bagi mereka yang menginginkannya. Persoalannya menginginkan apa? Ulama bahas berkenaan tentang hadis ni, salatun liman sya', solat bagi mereka yang menginginkan. Sebab ni solat sunat kan? Nak buat, tak nak buat, ala kaifak. Bergantung pada diri kamu. Tapi salatun liman sya', solatlah qabliyah bagi mereka yang menginginkan. Menginginkan apa? Al-khusyu' lis-salah. Untuk menghasilkan khusyuk di dalam solat. Jadi fungsi solat qabliyah ini, dia sebenarnya nak membina khusyuk dalam solat fardu. Ni tadrib, latihan. Jadi sebab tu antara azan dengan iqamat ni, waktu-waktu yang ada solat sunat qabliyah, jangan tinggalkan. Semayang solat sunat qabliyah. Sebab orang yang istiqamah buat solat sunat qabliyah ni, maka Allah beri kepada dia tarkis al-khusyu' lis-salat. Fokus di dalam solat dia. Ini latihan macam apa? Panas badan. Baru nak start motor dia. Enjin baru nak start. Jadi tak sia-sia sebenarnya. Sebab solat sunat qabliyah ni ada orang dia tak nak solat. Sebab dia kata, lah solat sunat je ustaz. Memanglah. Tapi sebenarnya solat ni kalau kita datang sempat solat sunat qabliyah, solat. Sebab di antara fadilat dia, Allah Ta'ala campak perasaan khusyuk dalam solat. Tuan-tuan dan puan-puan, khusyuk ni benda paling mahal pada akhir zaman. Kena tahu. Khusyuk ni Allah dah tanggalkan pada akhir zaman. Dah ditarik. 2 benda Allah tarik.
Pertama, khusyuk. Tak ramai orang solat ada khusyuk. Kalau tanya pada kita semua, tadi semayang maghrib, mesti kita ada tercross sikit. Tengah semayang tiba-tiba terfikir, ini lepas isyak ni kena roti canai sedap juga ni. Imam pula waladhdallin. Baru kita masuk balik. Amin. Mesti ada. Dua benda Allah tarik akhir zaman ni. Tapi orang yang jaga solat sunat qabliyah, Allah akan bina sikit demi sikit khusyuk di dalam solat. Benda yang kedua yang Allah tarik pada akhir zaman ni adalah barakatus sa'ah, keberkatan di dalam masa. Pejam celik saya dah ada anak satu dah, Bu. Alhamdulillah. Pejam celik lagi saya dah ada 10 orang anak. Amin lah. Kan? Saya rasa macam baru semalam saya balik Malaysia habis belajar. Jadi hari ini Allah dah tanggalkan al-ikhlaq min barakatus sa'ah, keberkatan masa dah ditanggalkan. Jadi berbalik-balik tentang khusyuk, nak menghasilkan khusyuk, maka jaga solat sunat qabliyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang tak solat sunat qabliyah, kemudian dia menyibukkan diri dia, dah tak solat sunat qabliyah, kemudian dia menyibukkan diri dia min a'mali syai', dengan sesuatu perkara yudayyigus sa'ah, yang membuang masa. Contoh, berbicara tentang keduniaan. Timah, kau tahu tak, tadi saya pergi Maidin, dekat Pohkong tu, dia punya emas 1 gram murah. Contohlah kan. Ya ke? Member pula support. Ya ke? Habis. Khusyuk tak dapat. Kemudian makruh hukum dia. Dia tak haram, tapi makruh. Jadi orang yang tak solat sunat qabliyah, kemudian menyibukkan waktu antara azan dengan maghrib dengan perkara yang membazirkan masa, maka sebenarnya orang ni telah buat benda yang Allah tak suka, iaitu makruh. Jadi dah tak dapat khusyuk, kemudian buat pula benda yang makruh. Alah, tak apalah Ustaz, makruh je. Ulama tasawuf bagi tahu, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa arda, dia sebut dalam kitab dia, kitab yang sangat unggul, iaitu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata beliau, man yajma'ul kariha, sesiapa yang mengumpul benda yang makruh, fatastati'u ila dhunubis saghir, maka orang tersebut satu masa nanti dia akan rasa seronok pula buat dosa-dosa kecil. Waman, dan sesiapa yafrihu bizunubis saghir, yang bergembira buat dosa kecil, tak apalah dosa kecil je, fasayati, maka akan datang fayufrihu bizunubil kabir, maka dia akan rasa sedap pula buat dosa yang besar. Dia anak beranak, mula-mula buat benda makruh, tak apalah makruh je pun, nanti dia akan naik satu level, dia rasa buat dosa kecil pula. Bila buat dosa kecil pula, dia rasa macam tak ada apa, dosa kecil pun. Dosa kecil dengan istighfar hilang. Bila dia seronok pula buat dosa kecil, dia upgrade pula. Dia akan rasa seronok buat dosa besar. Wa'iyadzubillah min dzalik. Dosa besar ni mulalah minum khamar, minum arak, zina, membunuh, fitnah, membohong. Ini semua bukan datang dalam keadaan drastik, tak tuan-tuan. Dia mula dengan benda yang kecil. Hari ini budak, dia tak boleh terus boleh lari 100 km, 100 meter, tak boleh. Dia akan mula dengan merangkak, betul tak? Macam tu juga amal. Amal ni dia tak datang pap, terus dia tahu nak minum khamar, tak. Terus dia tahu nak berzina, tak.
Mula-mula dia akan kenal WhatsApp kan. Hi you, dah lunch? Oh, speaking English. Mula-mula macam tu. Lama-lama nanti dia akan rasa seronok buat maksiat. Jadi sebab tu, jangan pandang benda yang makruh ni benda yang kecil. Kerana banyak daripada mereka yang tumpas dengan dosa yang besar, ia bertadi'u bil kariha, bermula dengan makruh. Jadi ingat, kalau boleh manfaatkan waktu kita ketika antara azan dan iqamat dengan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Antaranya dengan kita solat sunat qabliyah. Okey. Kemudiannya pula kita akan membicarakan tentang hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang berkenaan tentang siapakah orang yang paling bakhil di dalam dunia ni. Bakhil ni dia bukan kedekut. Bakhil ni dia ayah kepada kedekut. Maksudnya dia raja segala kedekut. Bakhil. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kawan kita tu tak cukup bakhil lagi. Nabi tak iktiraf orang tu bakhil. Tapi Nabi bagi tahu sebab kalau belanja minum ni kena pakai duit, betul tak? Barangkali kawan kita tak belanja sebab duit dia tak cukup, ataupun dia ada benda nak beli. Jadi tak kira bakhil lah lagi. Mungkin dia ada keperluan. Tapi orang yang bakhil ni, dia nak buat sesuatu benda ni tak memerlukan duit pun. Hanya perlukan tenaga je. Jangan selawat pada Nabi. Bila dengar nama Nabi ni, orang ni bakhil. Sebab selawat balik pada Nabi ni pakai duit ke? Tak pakai pun. Sampai 1 jam ke? Tak sampai pun. 0.01 saat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 saat je. Tapi kalau ni pun tak boleh buat, maka Nabi kata inilah manusia yang paling bakhil di dalam kehidupan alam semesta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, selawat ni adalah iksir. Apa itu iksir? Iksir ni umpama satu cecair, kalau dia kena dekat besi, maka besi bertukar menjadi emas. Maksudnya apa? Ahli maksiat, contohlah, ada orang ni memang maksiat tegar punya. Kalau bahasa kita, hidup di dalam lorong gelap. Memang betul-betul ahli maksiat tegar. Pendosa tegar. Tapi, dengan keberkatan selawat ni, Allah Ta'ala boleh menjadikan asbab menukar dia daripada 360 darjah menjadi sebaik-baik manusia. Ini telah terbukti. Banyak dalam kitab-kitab keberkatan di dalam selawat ni disebutkan. Jadi ulama kata selawat ni umpama iksir, satu cecair, kalau kena dekat besi maka besi tukar jadi emas. Bila seorang pendosa, kita pun pendosa lah, tapi ni yang betul-betul hidup dia dengan dosa je hari-hari. Tak semayang, buat dosa besar, macam-macam lah. Tapi bila mana dia istiqamah dengan selawat, tak mustahil Allah Ta'ala boleh jadikan asbab tukar dia menjadi sebaik-baik manusia. Ustaz, macam mana nak selawat ni? Senang je. Mula dengan selawat, akhiri dengan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Ataupun wasallam. Boleh, tak masalah. Mula dengan selawat, akhiri dengan salam. Ini selawat yang paling terbaik. Berapa banyak yang kamu mampu. Lebih banyak, lebih bagus. Dulu di Hadramaut, di Yaman dahulu ada seorang nenek tua. Diberitahu kepada kami, nenek ni setiap malam mimpi Nabi. Ra'an Nabi fil manam. Dia mimpi Nabi setiap malam dalam tidur dia.
Jadi kita pun tanyalah apa amalan nenek ni kan. Ni dekat Hadramaut, dekat Yaman. Masyhur kisah ni. Jadi bila ditanya kepada nenek ni, "Madza yaf'al? Madza taf'al? Apa yang kau buat sampai kau boleh mimpi Nabi setiap malam? Allah muliakan." Kata nenek ni, pada setiap malam dia selawat kepada baginda Rasulullah SAW sebanyak 15 alif marah. Sebanyak 15,000 kali. Terjadi satu ketika nenek ni tak mimpi Nabi. Jadi dia kata, bila aku pernah satu malam tak didatangi baginda Rasulullah SAW, fayazdadu akthar min 15 alif marah. Maka aku selawat lebih banyak daripada 15,000 kali. Ada pendapat kata 30,000 kali. Ini orang tempatan. Maksudnya orang yang kita kenal lah. Bukan dalam kitab. Ni kisah ni orang tempatan cerita kat kami. Satu hari 15,000 kali. Jadi kalau kenapa kita ni tak pernah mimpi Nabi, faham-faham lah mungkin kita ni pemalas lah. Dapat 15,000 kali selawat, mungkin ada peluang insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, mimpi Nabi ni bukan hadiah, tak. Mimpi Nabi ni boleh diusahakan. Mutlak. Mimpi Nabi ni boleh diusahakan. Tanyalah mana-mana ustaz, mufti ke. Mimpi Nabi ni perkara yang boleh diusahakan. Nak diusahakan dengan apa? Dengan amal dan cinta. Tapi saya pernah dengar ada satu hadis lah. Guru saya sendiri sebut. Dia kata, orang yang tak mimpi Nabi ni, petandanya yang dia ni orang yang telah sempurna takwa dia. Wah. Takkan kita nak cakap kita dah sempurna pula takwa kan? Tak pernah mimpi Nabi. Macam susah pula. Aduh. Jadi usahakan. Usahakan. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan li'anna syaitan la yatamathalu bi. Siapa yang melihat aku dalam tidur, maka dia benar-benar melihat aku. Kerana syaitan tak boleh menyerupai aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, dia pernah cakap dalam syair dia, "Atakum fil fuadi daba mukimun wa hawakum azaba minni juludi." Cintanya saya kepada Nabi ni, sayangnya saya kepada Rasulullah SAW ni, sakitnya cinta ini lebih sakit daripada kalau kulit saya ni disiat waktu saya tengah hidup. Cinta pada Nabi ni, kalau benar-benar cinta, rasa dia lebih sakit daripada kulit waktu hidup ni kalau disiat daripada tubuh badan. Jadi kerana cinta inilah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berjaya di dalam melalui liku-liku kehidupan. Kita dengar bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi tanya kepada dia, "Madza tarakta ila ahlak?" Apa yang kau tinggalkan kepada ahli keluarga kau? Abu Bakar kata apa? "Ma taraktu syai' illa Allah wa rasulih." Saya tak tinggalkan apa-apa pun untuk keluarga saya, melainkan Allah dan Rasul. Kalaulah hari ini ada orang cakap macam tu dengan kita, apa yang kau tinggal untuk keluarga kau? Saya tak tinggalkan apa-apa melainkan Allah dan Rasul. Confirm. Kita akan cakap, ni mesti dah isim ni. Betul tak? Ini mesti dah isim ni. Tapi betul, kerana cinta ni manusia sanggup buat apa-apa. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, nak dapat cinta ni laisa bil kasul. Tak boleh dengan malas. Sahabat ni sama macam kita hidup. Dia makan, dia minum. Dia tak ada wahyu. Cuma dia tengok Nabi lah depan mata. Tapi dia tak ada wahyu. Sama macam kita. Tapi kenapa kita tak boleh tiru mereka? Kenapa kita tak boleh dapat kemuliaan macam mereka? Kerana apa? Kerana kita malas. Kita ikut nafsu. Tapi sahabat ni, bila mana mereka korban diri mereka, nafsu mereka, keinginan mereka,
mereka gunakan cinta mereka kepada Nabi dengan sebetul-betulnya, fataradallahu ilaihim, maka Allah redha kepada mereka, hatta ya'ishu fid dunya, walaupun mereka masih hidup dekat dunia. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala, bila mana jalan dengan Nabi, Nabi kata kepada Bilal, ya Bilal, sami'tu, saya dengar suara terumpah kamu di dalam syurga. Walhal Bilal masih ada di sebelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab cinta. Bukan sebab dia orang berpangkat ke, ada pencen ke, duit banyak ke, muka handsome ke, cantik ke, tak. Tapi sebab cinta. Kita dah lepas bulan Maulid kan, sekarang Jamadil Awal kan. Tapi tak apa, kekalkan selawat pada Nabi untuk bina cinta. Wal wailul liman la yarani yaumal qiyamah, celaka di hari akhirat orang yang tak tengok aku, kata Nabi. Man la yarak fi yaumal qiyamah, sahabat tanya, siapa yang tak tengok engkau Rasulullah di hari akhirat? Sebab dekat hari akhirat tak ada orang boleh tolong kamu. Mak bapak saya tak boleh tolong saya, ahli keluarga saya, isteri saya, semua tak boleh tolong saya. Jadi sahabat tanya, siapa yang tak nak tengok engkau ya Rasulullah dekat hari akhirat? Siapa yang tak nak syafaat engkau? Siapa? Iaitu mereka yang antaranya dia tak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Antaranya yang lain, ma'rifatu asma'uha aktsaru min ma'rifatu sahabah wa al-batu tahirin ajma'in. Ataupun mereka yang lebih kenal orang lain daripada dia kenal diri saya, ataupun sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi hari ni kita nak kena muhasabah. Sebelum saya mati, saya mesti kena kenal Nabi lebih daripada saya kenal isteri saya. Saya kena kenal Nabi lebih daripada saya kenal suami saya yang tercinta. Barulah dekat hari akhirat Allah muliakan kita untuk tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang lain bagi tahu, orang yang tak dapat tengok Nabi dekat hari akhirat adalah orang yang la yarani fid dunya, orang yang tak tengok aku dekat dunia. Allah. Ini satu ancaman ni. Betul tak? Ini nak kena usaha. Tapi pendapat tu agak dhaif lah. Jarang disebutkan. Tapi aham syait nak kena usaha. Sebelum saya mati, Allah muliakan mata saya ni dengan melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqazatan au fil manam, sama ada dalam tidur ataupun secara yaqazah. Yaqazah ni lagi susah tuan-tuan. Yaqazah ni dia melihat Nabi secara jelas tetapi bukan pada alam dunia. Ni biasa wali-wali Allah lah. Dekat Malaysia ni ada orang yang sampai makam macam ni, ada. Dulu tahun 2010 dekat Batu Pahat ada seorang nama dia Sayyidil Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Ini bukan cerita dongeng tau. Ini cerita realiti. Meninggal pada tahun 2010. Kalau tak percaya, pergi Batu Pahat, pergi Masjid Batu Pahat. Ni Masjid Batu Pahat, sebelah kanan ni ada perkuburan. Pergi kubur tu, cari batu nisan yang warna hijau, yang dia salut warna hijau 4 biji. 1, 2, 3, 4. Itu antara orang yang tinggal kat Malaysia ni, setiap hari dia tengok Nabi. Yang datang ziarah dia bukan orang biasa, raja pun datang ziarah dia kadang-kadang. Nama dia Sayyidil Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Setiap malam dia jumpa Nabi. Ya qadha ni jangan ceritalah, lagi banyaklah. Ada. Sebab perkara ni boleh diusahakan. Tapi kenapa saya tak boleh tengok ustaz? Saya dah selawat. Memanglah, kamu tengok TikTok. TikTok ada anak dara comel. Jadi kamu tengok habislah. Nak tengok Nabi ni, yunazzifu bil ma'asi, kena bersih daripada maksiat. Kalau tertengok cerita lain lah kan. Kita nak dengar kuliah agama, nampak anak dara pula tengah joget. Slide lah. Ini tak, dia tengok pula. Siap tanya lagi anak dia, ini apa nama dia? Wah, masalah. Jadi jangan haraplah nak tengok Nabi.
Jadi sebab apa hari ni? Dua sebab je. Kenapa kita tak dapat benda ni? Pertama, kita tak selawat. Yang kedua, al-uyuna la yunazifu bil ma'asi. Mata kamu tak bersih daripada maksiat. Sayalah yang lemah ni. Jadi mata kita ni, masalah ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, orang-orang yang macam ni, yang Allah Ta'ala muliakan mereka dekat dunia ni, dapat tengok Nabi, baginda Rasulullah SAW, mereka ni hidup Allahu Akbar. Kalau kita tengok dia hidup pun kita kata, macam tak ada apalah. Handphone pun tak ada. Kalau ada pun handphone yang tiga-tiga sekupang tu kan, yang boleh call dengan mesej. Ada seorang kawan saya macam tu, Masya Allah. Tengok dia pun hebat lah. Ustaz, macam mana nak WhatsApp Ustaz? Saya tak ada WhatsApp. Habis tu pakai handphone 3 sekupang. Sebab apa? Sebab saya nak jaga iman saya. Saya ni lemah. Allahu Akbar. Malu pula saya tanya dia kan. Jadi sebabnya kita ni terbiasa dengan maksiat. Jadi kalau nak usahakan supaya kita ni bersih daripada maksiat. Okey. Jadi hadis ni Nabi nak ingatkan kita supaya jangan lupa untuk selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap apa yang kamu buat ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah tentulah Allah Maha melihat. Tetapi hakikatnya, Nabi pun melihat apa yang kita buat ketika Nabi berada di makbarah Nabi, di kubur Nabi. Oh, ini Luqman tak selawat pada saya. Wa'iyadzubillah min zalik. Jadi kita selawat ni bukan sahaja dapat fadilat, malah Nabi kenal dan Nabi nampak. Oh, ini saya punya umat ni bersungguh setiap hari 1000 selawat pada saya. Menjadi qurratul ain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa qurratul ain? Penyejuk mata Nabi. Kalaulah Nabi redha pada kamu, Allah, pasti dan pasti, bila syak, tanpa ragu-ragu, Allah mesti redha kepada kita. Doa Nabi mustajab, betul tak? Doa kita ni mungkin bumbung surau pun tak lepas. Tapi doa Nabi ni mustajabullah. Jadi sebab tu kenapa kita ni dituntut oleh orang-orang alim ataupun baginda Rasulullah SAW sendiri untuk selawat kepada Nabi, kerana ini sahajalah bentuk cara yang boleh membantu kita khususnya ketika di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara orang-orang yang Allah berikan kecintaan yang besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jadi saya rasa cukup saja dahulu sampai di sini. InsyaAllah pada waktu akan datang kita akan sambung lagi hadis kita berkenaan tentang orang-orang yang meniaga. Kelas ni kita buat pada setiap Selasa minggu yang kedua. Sebenarnya kita nak baca kitab lain, tapi itulah sebab kelas ni satu kali, jadi lebih mudah baca macam ni. Tuan-tuan dengar, ambil manfaat, amalkan dekat rumah. Betul tak? Jadi insya-Allah lah kita jumpa lagi pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Jangan jadikan ilmu ni halwa telinga, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana ilmu ni la yantafi'. Dia tak akan ada kesan kalau kita belajar hanya sekadar untuk mendengar. Tetapi ilmu ni akan datang kesan bila mana kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan sama-samalah kita dapat amalkan dan sampaikan kepada mereka yang tidak ada dalam majlis ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita baca doa, kemudian kita bersiap untuk solat Isya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa amwalidina wa an jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak dan isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kalau ada di antara kami yang sedang sakit, maka sembuhkan mereka dengan segera ya Allah.
Kalau ada di antara kami yang sedih, maka gembirakan hati mereka, ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang sempit dihimpit hutang, maka permudahkanlah urusan mereka untuk melunaskan hutang mereka, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kalau ada di antara ahli keluarga kami yang sedang susah di dalam kubur, maka dengan keberkatan majlis ilmu ini, bantulah mereka, ya Allah. Gembirakanlah mereka di dalam kubur mereka, ya Allah. Kumpulkanlah mereka bersama dengan orang-orang yang beriman, ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin, wa khususan fi Palestin, wa fi Syria, wa fi Chechnya, wa fi Yugur, wa fi Yaman, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman. Ya Allah Tuhan kami, bantulah saudara Islam kami, ya Allah. Khususnya mereka yang sedang berjihad di Palestin, di Syria, di Yugur, di Chechnya, di Yaman, ataupun pada mana-mana tempat yang berada di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, panjangkan umur kami dan berkatilah umur kami, ya Allah. Jadikan umur yang panjang ini aset untuk kami beribadat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah rezeki kami, murahkan rezeki kami, luaskan rezeki kami, ya Allah. Dan jadikanlah rezeki ini asbab untuk kami salurkan kepada jalan Engkau, ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala'i kafinal bala' qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, 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 ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minum kita kembali karim. Jadi tuan-tuan, saya nak iklan sikit. InsyaAllah pada Isnin depan pukul 9.30 pagi sampai 10.30 pagi. Ini dekat tempat saya sendirilah. Majlis ilmu yang saya buat, nama dia Majlis Ilmu Darul Musafa. Saya buat dekat sebuah restoran mertua saya, dekat restoran Irabai Duri, dekat jalan nak ke pusat dakwah Paroi tu kan. Kami nak buat maulid pada pukul 9.30 pagi sampai 10.30 hari Isnin. Jadi saya jemput tuan-tuan dan puan-puan datang. Jauh sikit lah, dalam 15 minit lah. Tapi takkan tak boleh kan. Saya daripada sana datang sini boleh. Jadi saya jemput tuan-tuan dan puan-puan datang hari Isnin 9.30 pagi. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.